Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan E, daripada Grup 2, daripada Stok Tutorial 4 akan membentangkan kajian bertajuk Matlamat Pembangunan Lestari ataupun ringkasannya adalah SDG dan dasar pembangunan negara. Terlebih dahulu, kami ingin merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah kami iaitu Dr. Alani. Saudara, tak kenal maka tak cinta kalau sekiranya kita tidak mengenali ahli kumpulan terlebih dahulu. Oleh itu, marilah kita mengenali ahli kumpulan terlebih dahulu. Let's go. Pengenalan, apa itu Matlamat Pembangunan Lestari ataupun Sustainable Development Goal SDG. SDG merupakan satu seruan universal bertujuan untuk menamatkan kemiskinan, melindungi planet dan memastikan bahawa menjelang tahun 2030 semua orang dapat menikmati keamanan dan kemakmuran sejagat. SDG juga merupakan sebahagian daripada Resolusi 70-1 United Nations General Assembly UNGA, iaitu Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development ataupun singkatannya ialah Agenda 2030. SDG terbahagi pada 17 matlamat dan mempunyai 169 sasaran. 17 matlamat tersebut ialah yang pertama, ketiada kemiskinan, yang kedua, kelaparan sifar, yang ketiga, kesihatan yang baik dan kesejahteraan, yang keempat, kualiti pendidikan, yang kelima, kesesamaan gender, yang keenam, air yang bersih dan sanitasi, yang ketujuh, tenaga yang mampu milik dan bersih, yang kelapan, pekerjaan yang sesuai dan pertumbuhan ekonomi, yang kesembilan, industri, inovasi dan infrastruktur, yang kesepuluh, mengurangkan ketidaksamaan, yang kesebelas, bandar dan komuniti yang mapan, yang ke-12, penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab, yang ke-13, tindakan iklim, 14, kehidupan di bawah air, 15, kehidupan di darat, 16, keamanan, keadilan dan institusi yang teguh, dan yang terakhir, ke-17 iaitu kerjasama demi matlamat. Menerusi SDG ini, Malaysia telah melaksanakan beberapa dasar yang selaras dengan SDG ini bagi memastikan negara dapat mencapai status pembangunan yang mapan, seterusnya membantu dunia dalam mencapai matlamat-matlamat ini. Okay, hi. So, nama saya Mabel N dan saya akan membentangkan bagi Matlamat Pembangunan Lestari keempat atau lebih dikenali sebagai SDG keempat, iaitu mengenai pendidikan berkualiti. Jadi, tajuk penuh bagi SDG keempat adalah memastikan pendidikan berkualiti, menyeluruh dan saksama serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Jadi menurut United Nations pada tahun 2015, SDG 4 ini memberi fokus kepada 7 sasaran, 3 cara aplikasi sebenar dan 12 petunjuk. Jadi merujuk kepada slide ini, 7 sasaran berorientasikan hasil telah ditetapkan.
Yang pertama adalah pendidikan rendah dan menengah percuma, saksama dan berkualiti. Yang kedua adalah akses yang sama terhadap prasekolah yang berkualiti. Yang ketiga adalah akses yang berpatutan kepada pendidikan vokasional, teknikal dan pengajian tinggi. Yang keempat adalah peningkatan bilangan orang dengan kemahiran yang relevan untuk kejayaan kewangan. Yang kelima adalah penghapusan semua diskriminasi dalam pendidikan. Yang keenam adalah sejagat celik huruf dan numerasi. Dan yang terakhir adalah pendidikan untuk pembangunan mapan dan kewarganegaraan global. Jadi 3 kaedah untuk mencapai sasaran yang telah disebut tadi. Yang pertama adalah membina dan menaik taraf sekolah yang inklusif dan selamat. Yang kedua adalah mengembangkan pendidikan tinggi beasiswa untuk negara-negara membangun. Dan yang terakhir adalah meningkatkan bekalan guru yang berkelayakan di negara-negara membangun. Jadi di Malaysia pula, berdasarkan rancangan Malaysia ke-11, iaitu dari 2016 hingga tahun 2020, SDG keempat ini diletak di bawah teras strategik ketiga, iaitu meningkatkan pembangunan modal insan untuk negara maju. Jadi kerajaan telah memfokus 2 bidang bagi memastikan pendidikan berkualiti disediakan. Bidang pertama adalah memperkukuh pembelajaran sepanjang hayat untuk peningkatan kemahiran, dan yang kedua adalah menambah baik kualiti pendidikan untuk meningkatkan outcome pelajar dan kecemerlangan institusi. Seterusnya adalah matlamat SDG 5 iaitu kesesamaan gender. Matlamat ini lebih menumpukan kepada golongan wanita dan tujuan utama matlamat ini ditubuhkan adalah untuk mengangkat nilai wanita dan memberikan kebebasan kepada pihak wanita agar untuk mempunyai hak sama rata dalam pelbagai bidang kerja tanpa melibatkan proses diskriminasi. Seperti yang kita sering lihat dan dengar dalam kerjaya, terdapat banyak isu diskriminasi ke atas golongan wanita ini, sama ada di tempat kerja maupun di mana-mana tempat sahaja. Dan matlamat ini juga diwujudkan bagi membantu kaum wanita untuk mengembangkan lagi potensi mereka ke arah pembangunan yang mampan dan mengatasi masalah diskriminasi yang wujud ini, serta mengatasi masalah penderaan ke atas wanita yang sedang berleluasa sekarang. Terdapat 9 sasaran utama yang difokuskan oleh matlamat ini, dan antara sasarannya adalah: sasaran pertama, menamatkan diskriminasi terhadap wanita dan gadis. Sasaran kedua adalah menamatkan semua keganasan dan eksploitasi wanita dan gadis. Sasaran ketiga pula adalah untuk menghilangkan perkahwinan paksa dan pemutihan genital. Dan sasaran keempat adalah nilai penjagaan yang tidak berbayar dan mempromosikan tanggungjawab domestik bersama. Sasaran yang kelima adalah memastikan penyertaan yang penuh dalam kepimpinan dan juga dalam membuat keputusan. Sasaran yang keenam pula adalah akses gadget terhadap sumber ekonomi, pemilikan tanah dan juga perkhidmatan kewangan. Sasaran yang ketujuh pula menggalakkan pemerkasaan wanita melalui penggunaan teknologi. Sasaran yang ke-8 adalah mengamalkan dan menguatkan dasar undang-undang dilaksanakan untuk kesetaraan gender. Dan sasaran yang terakhir pula adalah sasaran terhadap agensi kustodian. Penetapan sasaran matlamat SDG 5 ini semestinya akan membantu untuk membangunkan lagi golongan wanita dalam sesebuah negara. Hasilnya, tiada lagi golongan wanita yang mundur dan takut untuk bergerak ke peringkat yang lebih tinggi. Bahkan peningkatan kredibiliti dan juga pencapaian yang dicapai oleh golongan wanita ini semestinya dapat membantu negara dalam memajukan lagi setiap sektor yang ada dalam ekonomi, serta dapat membantu memajukan lagi negara dengan inovasi baru. Matlamat ke-15 iaitu kehidupan di darat merupakan salah satu matlamat yang digunakan oleh sesebuah negara dalam mencapai pembangunan yang mapan. Tujuan matlamat ini adalah untuk memelihara dan menggalakkan penggunaan mapan terhadap ekosistem daratan, menguruskan hutan secara mapan, mengekang penebangan hutan secara haram dan menghentikan kepupusan biodiversiti. Menurut United Nations
Development Program UNDP, setiap tahun 13 juta hektar tanah hutan telah terhapus dan kemerosotan berterusan tanah kering akibat perbuatan manusia telah menyebabkan penggurunan 3.6 bilion hektar tanah, lalu menjejaskan kemiskinan masyarakat miskin secara tidak seimbang. Menerusi matlamat ini, terdapat beberapa sasaran yang telah ditetapkan. Antaranya ialah memerangi penggurunan, memulihkan tanah yang terdegradasi, kemarau dan banjir, serta berusaha untuk mencapai dunia yang neutral degradasi tanahnya. Seterusnya, memastikan pemeliharaan ekosistem gunung termasuk biodiversity untuk meningkatkan kapasiti untuk memberikan faedah yang berterusan ataupun penting untuk pembangunan yang mapan. Matlamat ke-15 iaitu kehidupan di darat adalah salah satu faktor kepada kemampuan ekosistem sesebuah negara tersebut dalam mencapai status biodiversity yang cekap dan ekonomi yang stabil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya, saya akan membentangkan dasar pendidikan kebangsaan. Secara amnya, pendidikan amat penting dalam meningkatkan kemahiran tenaga buruh mahir dan memastikan pembangunan modal insan yang baik. Oleh itu, melalui dasar pendidikan kebangsaan edisi keempat yang dilaksanakan bagi mencapai objektif dasar pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan bangsa Malaysia yang taat dan bersatu padu serta menyediakan sumber tenaga buruh atau manusia untuk keperluan kemajuan negara dan memberi peluang pendidikan kepada semua warga negara Malaysia. Selain itu, visi dasar pendidikan kebangsaan ini adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, manakala melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi menerusi aspirasi negara. Jelaslah menunjukkan negara Malaysia sememangnya menyokong Sustainable Development Goal atau ringkasannya adalah SDG melalui elemen keempat iaitu pendidikan berkualiti. Pendidikan berkualiti ini juga adalah untuk menjamin pendidikan yang menyeluruh dan equality bagi menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat. Menerusi sistem pendidikan kebangsaan adalah merupakan tonggak pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan ini. Hal ini dikatakan kerana antara strategi pelaksanaannya adalah menyediakan peluang yang sama kepada murid berkeperluan khas yang berpotensi untuk cemerlang dalam kelas aras perdana. Hal ini jelaslah menunjukkan negara Malaysia amat menitikkan berat pendidikan rakyat agar tiada yang tersisih seperti murid berkeperluan khas. Menerusi pendidikan menengah rendah dan atas juga menunjukkan negara Malaysia amat menggalakkan pembelajaran berterusan selepas tamatnya pendidikan menengah atas sama ada dalam sastra, sains, teknik dan sebagainya agar melanjutkan pelajaran ke peringkat pendidikan yang lebih tinggi seterusnya seperti diploma, tingkatan 6 dan sebagainya. Hal ini merupakan strategi pelaksanaan iaitu menekankan program pembangunan insan bagi menghasilkan murid yang mengamalkan sikap positif dan berdaya saing. Selain itu, menerusi pemastian kualiti pendidikan di institusi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM adalah bagi memastikan standard kualiti pendidikan negara mencapai tahap yang disasarkan yang secara menyeluruh. Pendek kata, dasar pendidikan kebangsaan ini amatlah penting dalam melahirkan rakyat yang berkualiti dan selaras dengan matlamat pembangunan lestari SDG iaitu elemen keempat pendidikan berkualiti dalam memastikan pembangunan modal insan rakyat sebuah negara terjamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan tentang dasar keterakuman gender. Keterakuman gender adalah tentang penerimaan sebuah persekitaran yang memerlukan penghormatan terhadap kesamarataan dan hak saksama untuk lelaki dan wanita. Dasar keterakuman gender wujud sebagai pendorong kepada semua masyarakat yang ada bagi menyelesaikan isu hak kesamarataan dan saksama dan juga bagi mendapatkan keadilan yang wajar kita pertimbangkan dalam masyarakat sosial oleh kerana hak-hak asasi yang telah diperkatakan walaupun berbeza gender, etnik, latar belakang dan sebagainya. Seterusnya, dasar keterakuman gender ini mempunyai hubung kait dengan matlamat bangunan lestari yang kelima iaitu kesaksamaan jantina, di mana dasar dan matlamat ini mengamalkan prinsip yang sama, di mana mereka memberi fokus untuk menggalakkan
penglibatan dan penyertaan wanita dan lelaki, kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, warga emas, OKU dan semua lapisan masyarakat dalam kehidupan komuniti alternatif bagi meningkatkan penyedaran kepada semua masyarakat sosial tentang hak kesamarataan gender yang perlu dikembangkan agar isu tersebut tidak menjadi satu masalah yang berpanjangan. Salah satu contoh yang telah diperkatakan adalah sebuah organisasi di mana Tribunal Wanita Malaysia menyuarakan isu diskriminasi tentang penindasan wanita pada Disember tahun yang lalu. Dasar Perhutanan Malaysia merupakan dasar yang dilihat menyokong matlamat Agenda Pembangunan Lestari atau Sustainable Development Goals yang ke-15 iaitu kehidupan di darat. Dasar Perhutanan Malaysia ini telah diluluskan oleh Mesyuarat Majlis Jemaah Menteri pada 11 November tahun 2020 dan Dasar Perhutanan Malaysia juga telah diluluskan oleh Mesyuarat Majlis Tanah Negara yang ke-78 pada 29 Januari tahun 2021. Dasar Perhutanan Negara ini telah dirangka di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Dasar Perhutanan Malaysia ini merangkumi Dasar Perhutanan Semenanjung, Dasar Hutan Sabah dan Dasar Hutan Sarawak. Dasar Perhutanan Malaysia ini dilihat telah menyokong matlamat Agenda Pembangunan Lestari atau Sustainable Development Goals SDG. Buktinya, Dasar Perhutanan Malaysia ini telah mempunyai 5 objektif dan objektif dasar ini dilihat selari dengan matlamat SDG yang ke-15 iaitu kehidupan di darat. Seterusnya, kita pergi kepada objektif dasar Perhutanan Malaysia. Berikut adalah objektif dasar Perhutanan Malaysia. Antara objektif dasar Perhutanan Malaysia ini ialah bertujuan untuk memelihara, memuli dan menguruskan kawasan hutan simpan kekal atau hutan simpan atau hutan kekal berdasarkan prinsip-prinsip pengurusan hutan secara berkekalan. Selain itu ialah bertujuan untuk menggalakkan penyertaan keseluruhan masyarakat, orang asli, orang asal dan tempatan dalam pemeliharaan, pemuliharaan dan perlindungan hutan. Seterusnya ialah bertujuan untuk memperkasakan pembangunan kapasiti, penyelidikan dan pembangunan dan pengomersialan dan inovasi termasuk menyediakan sumber manusia dan keuangan yang mencukupi bagi menambah baik pengurusan hutan dan penggunaan sumber hutan. Seterusnya lagi, antara objektifnya lagi ialah bertujuan untuk memastikan kawasan hutan yang mencukupi diuruskan melalui tadbir urus yang baik dan amalan terbaik untuk konservasi kepelbagaian biologi dan perkhidmatan ekosistem. Akhir sekali ialah bertujuan untuk menjamin sumber bahan mentah yang berterusan dari kawasan hutan asli atau hutan ladang bagi kelangsungan pembangunan industri berasaskan kayu dan bukan berasaskan kayu. Objektif dalam Dasar Perhutanan Malaysia ini dilihat sangat menyokong matlamat Sustainable Development Goals yang ke-15 apabila objektif dasar tersebut selari dengan matlamat SDG ke-15 iaitu kehidupan di darat yang memberi tumpuan kepada sumber hutan. Secara kesimpulannya, Agenda Pembangunan Lestari 2030 atau Sustainable Development Goals ini merangkumi 17 matlamat secara keseluruhannya. Matlamat Agenda Pembangunan Lestari ini atau Sustainable Development Goal SDG ini sangat memberikan kebaikan kepada alam sekitar, ekonomi dan sosial. Matlamat Agenda Pembangunan Lestari SDG telah berjaya membantu sesebuah negara tersebut dalam mencapai pembangunan yang mampan. Malaysia sendiri juga telah melaksanakan beberapa dasar ke arah pembangunan lestari ini sejak tahun 2015 lagi dengan mewujudkan beberapa dasar yang selari dengan matlamat Agenda Pembangunan Lestari 2030 SDG. Pelaksanaan dasar-dasar tersebut adalah bertujuan untuk mencapai tahap pembangunan negara yang mampan. Oleh itu, terdapat
dasar-dasar sebuah negara yang selari dengan matlamat agenda pembangunan lestari SDG. Sebagai contoh, di Malaysia, dasar pendidikan kebangsaan telah dilaksanakan selari dengan matlamat SDG keempat, iaitu kualiti pendidikan. Sebagai contoh lagi, dasar perhutanan Malaysia pula telah dilaksanakan selari dengan matlamat SDG ke-15, iaitu kehidupan di darat. Oleh itu, matlamat SDG ini telah dilihat memberikan banyak manfaat kepada global dan telah memberikan petunjuk kepada negara-negara dunia dalam penjagaan alam sekitar, sosial dan ekonomi. I'm a survivor.